Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suman. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala wa man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba aw kama qala. Yang kita hormati Tun Haji Ismail Al-Ghazali, pengurusi jawatan kuasa pengurusan Masjid Darussalam beserta dengan seluruh ahli jawatan kuasa pengurusan masjid yang kita muliakan, barisan para imam, petugas-petugas masjid dan juga sukarelawan masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat rahimakumullah. Pertama dan selamanya kita merapatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas berbagai nikmat yang telah kita perolehi daripada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita kecapi selama ini. Jadi mudah-mudahan kita mampu untuk mensyukuri apa juga nikmat yang telah kita perolehi, apa juga nikmat yang telah kita kecapi dalam bentuk kita menggunakan keseluruhan nikmat itu untuk kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa juga pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali menggunakannya untuk melakukan ketaatan dengan mengerjakan amal-amal soleh ataupun perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan dengan usaha kita tersebut Allah akan menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. Contohnya, sebelum kita pergi kepada tajuk pembicaraan perkongsian kita pada petang yang berbahagia ini, nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ada di antara kita yang 30, 40, 50, 60, 70. Umur kita, usia kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menggunakan nikmat umur itu untuk kembali mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan usaha kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, usaha kita beramal ibadah itu, Allah lihatnya sebagai usaha kita untuk mengabdikan diri kepadanya, dan Dia tambahkan dalam nikmat umur itu barakah. Apa maksudnya barakah? Masa dalam kehidupan kita semua sama, 24 jam. Seminggu 7 hari, setahun 12 bulan. Semua kita diberi masa yang sama. Tetapi apabila Allah memberi barakah kepada masa yang kita miliki, umur yang kita miliki, maka umur yang kita miliki, masa yang kita miliki itu dapat kita gunakan untuk melakukan amal-amal soleh ataupun amal-amal ibadah. Dan mudah-mudahan usaha sedikit kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau kita melihat semenjak usia balik kita umur 15, mungkin 18, mungkin telajak sikit balik 20, dan pada sejak usia balik banyak sekali nak bocor, nak bubus, nak tiris dalam kehidupan kita. Sepatutnya bila balik kita dah start kita beribadah.
Apabila balik kita dah mula melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita buka buku 35 kita pun tahu napa nak dipolah kita start daripada kita kononnya balik. Tapi alhamdulillah dengan usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sikit-sikit walaupun kita masih menggunakan perkataan mupuk-mupuk, kita kembali untuk menghimpun bekalan untuk kehidupan kita selepas daripada kehidupan kita di dunia ini. Dan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia pada 3 dan 1 pun adalah merupakan upaya kita, usaha kita untuk mengumpul bekal untuk kita cepat ataupun lambat ditransferkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, di pertemuan yang lepas kita telah membicarakan berkenaan dengan tata cara solat. Nah, kita membicarakan tentang rukun 13. Duduklah kami ustaz belajar tentang rukun 13. Masalahnya bukan kita tahu, masalahnya bukan kita faham, tetapi apakah kita telah melaksanakan apa yang telah kita pelajari yang merangkumi ke-13 rukun solat itu tepat, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita telah solat, kalau kita mendirikan sembahyang sesuai dengan kehendak Allah dan sesuai dengan sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita bersyukur. Tetapi kalau kita rasa masih lagi belum menepati kehendak Allah, belum mampu untuk mencontohi sebagaimana solat yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah kita masih ada peluang dan masa untuk kita memperbaikinya. Seperti yang saya katakan, kita memang payah nak mencapai menuju tahap solat yang sempurna, tetapi insya-Allah kita boleh menuju ke tahap solat yang lengkap. Maknanya panduan solat, tata cara solat yang lengkap kita tahu. Tinggal kita nak ngatur cun amalan kita, perbuatan kita dengan ilmu yang kita miliki. InsyaAllah pada malam itu kita akan menyambung bicara solat lengkap kita dengan meneruskan dengan panduan berkaitan solat musafir. Baik, sebelum daripada ya, ada beberapa benda yang saya nak ingatkan. Kita usir-usir, slow, usir-usir, mupuk-mupuk. Kalau laju kita habis, tetapi si ingat di minda, si ingat di hati kita. Nampak nak dipelajari kita sama tu. Baik, sebelum daripada ya, saya nak mengulang ingat, apabila kita langgar ustaz dah pam bla kelakar, apa buku, apa kitab panduan ustaznya, tanda kelakar menandak. Tu malam tu saya ulang sekali lagi ya. Itulah kitab yang kita gunakan, Al-Fiqh Al-Manhaji. Siapa yang mengakunya bermazhab Syafi'i, sayugianya seharusnya memiliki buku ini. Kalau handphone 1000, handphone 2000 mampu kita miliki, tu sampai 50 ringgit. Sampai 50 ringgit kita nak ngatur sembahyang kita, nak ngatur solat kita, kedekut juga kita nak keluar. Ya Allah ya Tuhanku, lama ni sampai sejam, sampai 2 jam kita pergi ke pasar cari kitab tu. Malas pun kini tu ada Lazada, ada Shopee, boleh order sambil kita di rumah masa kosong kita. Kita ada 24 jam masa kita sehari. Lewat dalam 24 jam 10 minit, 15 minit, setengah jam, semua kita korban untuk Tuhan, untuk kita menelek-delek, membelek-belek kitab yang merupakan panduan dalam kita beribadah dalam mazhab Syafi'i. 24 jam Allah beri kita, tolaklah tidur, tolaklah rehat, tolaklah itu
kita try spend cibo lama gila lah 15 minit ke setengah jam sehari kita mentalaah tu. InsyaAllah. Bukan kita disuruh habis keseluruhan kitab tu. Nak rasa kita rasa perlu. Mun cerita bab zakat, nak cerita bab faraid, berat sikit nak. Cari bab-bab ringan yang insya-Allah boleh kita baca, yang mudah kita fahami. Nak berat-beratnya of course lah kena berguru. Saya ulangi, kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, perlu kita miliki. Sampai 50. Saya ulangi, handphone sampai paling kurang pun 500, 800, 1000, bahkan lebih pada 1000 kita mampu beli. Tu si mampu beli. Nampak gila kita cinta dunia. Nampak gila cinta dunia. Nak syurga, nak bidadari, nak korban 50 si mau. Saya ulangi. Ada jual di syarikat Melayu, ada jual di syarikat Rahim Tekstil. InsyaAllah boleh cari di siapa. Kita teruskan perkongsian kita pada malam tu. Sebelum daripada ya awal saya mendalam, suara pun si Bapak bagus. Si Bapak sehat waktu hari itu. Tapi Alhamdulillah berkat doa tuan-tuan ada kekuatan saya untuk hadir pada malam itu. InsyaAllah di pertemuan yang lepas kita mengulang kaji, bukan belajar, mengulang kaji berkenaan dengan rukun solat yang 13. Hari ini kita masuk hukum berkaitan dengan solat musafir. Baik, saya pun pointer dia lupa. Masih dapat. Slide tu disusun oleh Ustaz Salahuddin bin Abu Samah. Nya kini tu menjadi penasihat syariah kepada Maybank ataupun bank Islam lah di Kuala Lumpur. Dulunya bertugas di dulu. Hanya menyusun. Alhamdulillah, itulah sumbangannya, itulah jasanya, itulah amal jariahnya untuk kita nya mendapat pahala menyusun, kita dapat pahala belajar insyaAllah. Baik, insyaAllah berkenaan dengan hukum berkaitan dengan solat musafir, itu di antara benda perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Pertama, pengertian solat musafir. Kalau Iban pada nama utai solat musafir. Apakah pengertian solat musafir? Kemudian cara solat musafir, solat qasar, syarat solat qasar, solat jama', jenis solat jama'. Yang ketujuh, solat yang boleh dijamakkan. Yang ke-8, syarat jama' taqdim. Kemudian 9, syarat jama' ta'khir. 10, syarat perjalanan yang diharuskan qasar dan jama'. Dan yang terakhir 11, hukum semasa tentang solat jama'. Hukum semasa, apa nama ya Ustaz? Apa nama ya Ustaz? Contohnya, doktor yang kadang-kadang nya 5 jam, kadang-kadang 8 jam, kadang-kadang 10 jam, lebih 10 jamnya membuat operation, pembedahan. Boleh sih dia jamak. Ini masalah yang akan timbul. Boleh sih jamak. Yang akan kita bicarakan di akhir perkongsian kita berkenaan dengan hukum berkaitan dengan solat musafir. Baik. Lupa pakai mic tu. Baik. Kita pergi kepada perkara yang pertama, pengertian solat musafir. Seperti yang saya katakan di pertemuan-pertemuan yang lepas, Tok bukan mengajar, Tok sekadar mengulang kaji. Sebab bab rukun 13 dan hukum berkaitan dengan solat musafir dah kita pelajari, dah selalu gila kita ulang punya ulang sampai lupa kita. Tetapi Tok sekadar ulang kaji sekali lagi. Baik. Pengertian solat musafir. Baik. Solat musafir ialah solat fardu
yang ditunaikan dengan cara yang khusus mengikut syarat-syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey ya. Saya ulangi. Solat musafir ialah solat fardu yang ditunaikan dengan cara khusus. Solat fardu tu ada berapa? Berapa? Ini ada 6 nak. Termasuk Jumaat lah. Jumaat. Tetapi ditunaikan dengan cara yang khusus mengikut syarat-syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Maknanya solat 5 waktu campur solat Jumaat adalah merupakan solat fardu yang ditunaikan dengan cara khusus ketika kita musafir. Ketika kita musafir, ada syarat-syarat yang tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak. Apa maksud yang ditetapkan oleh syarak? Yang telah ditentukan oleh Allah melalui pemudah caranya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya solat fardu 5 waktu yang kita lakukan campur solat Jumaat yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan pandai-pandai Nabi jak mula, tetapi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan panduan Allah Subhanahu wa taala yang disebut sebagai syarak ataupun undang-undang ataupun peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diikat dalam agama Islam. Faham bukan kumpulan tok yang mula, bukan grup tok yang mula, bukan company tok, tetapi ia merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik. Mata si nampak tu. 709 Isyak kau apa? Okey. Baik. Hukum berkaitan solat musafir, cara solat musafir. Kalau solat fardu yang kita si musafir dah kita belajar. Baik. Terdapat 2 cara solat musafir. Solat di dalam pemusafiran, di dalam travelling dibuat dengan 2 cara. Yang pertama qasar. Qasar disebutkan di situ mengurangkan bilangan rakaat. Solat fardu zuhur 4 rakaat. Solat fardu asar 4 rakaat dan demikian juga solat fardu isya 4 rakaat. Maknanya di situ mengurangkan bilangan rakaat. Akan kita perincikan selepas ini Baik. Yang kedua, bukan sekadar qasar, kita dibenarkan untuk jamak di dalam kita musafir, iaitu menghimpunkan 2 solat pada satu masa ketika menunaikannya. Jamak menghimpunkannya. Minta maaflah kita menggunakan istilah dewasa lah, sebabnya lah berhimpunnya di antara lelaki dan perempuan yang diikat dengan ikatan perkahwinan nikah disebut sebagai jima, bersatu. Kalau solat berhimpun ataupun bersatu. Jima ataupun jamak membawa arti yang sama, dihimpunkan ataupun disatukan. Baik. Okey. Masih lagi hukum berkaitan dengan solat musafir. Cara solat musafir. Cara solat musafir itu ada 2. Jenis solat musafir, qasar dan jamak. Jamak pula ada 2. Kita menghimpunkan, kita menggabungkan, kita menyatukan sembahyang tu ada 2. Yang pertama disebut takdim, yang kedua disebut takhir. Takdim dengan takhir. Apa maksud takdim? Apa maksud takhir? Jom kita tengok untuk mudah untuk saya untuk saya menjelaskan, sebab seperti yang saya katakan ini bukan mengajar tetapi sekadar mengulang kaji. Baik. Okey.
Solat kasar. Kita pergi kepada solat kasar dulu. Yang dimaksudkan solat kasar ialah memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat sahaja. Baik. Clear di sini, kita pun dah tahu solat kasar memendekkan solat ataupun sembahyang cuma berlaku kepada solat yang 4 rakaat. 4 rakaat. Jangan pandai-pandai kita nak berunding lagi. Boleh si maghrib, boleh si subuh dikasarkan. Ya, saya ada cerita disebutkan di situ solat kasar ialah memendekkan solat yang 4 rakaat kepada 2 rakaat sahaja. Okey. Contohnya solat zuhur, asar dan isyak yang asalnya 4 rakaat ditunaikan secara 2 rakaat. Okey, yang kita tahu Baik. Kita teruskan. Perbezaan bilangan rakaat solat tamam dan solat kasar. Apa solat tamam tu? Solat tamam tu solat yang sempurna. Kalau 4 rakaat lah maksudnya tamam, solat yang sempurna. Baik. Di situ disebut jenis solat. Solat zuhur, solat asar, solat isyak. Solat tamam, solat sempurnanya adalah 4 rakaat. Solat kasarnya 2 rakaat. Kita tinggal sebab itu pun kita dah tahu. Baik. Cara niat solat kasar. Cara niat solat kasar. Jangan keliru Tok cuma kasar. Belum masuk jamaah tu. Tok cuma memendekkan. Tok cuma memendekkan belum jamaah. Kita pergi satu persatu. Tok cuma kasar memendekkan belum masuk jamaah. Kita pergi satu persatu. Okey. Cara niat solat kasar sahaja aku solat fardu zuhur ataupun isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Kalau kita sembahyang pada zuhur, asar ataupun isyak, zuhur, asar ataupun isyak 2 rakaat kena kasar kerana Allah Ta'ala. Usalli fardhu dhuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Usalli fardhu dhuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Sahaja aku solat fardu zuhur atau asar atau isyak 2 rakaat kasar kena Allah Ta'ala. Kita berdiri pun, contohnya kita nak travelling, kita berdiri pun kita dah faham. Aku tok berniat nak kasar. Saya ulangi, tok baru kasar belum jamak. Kasar aja belum jamak. Baik. Saya ulangi, cara niat solat kasar sahaja aku solat fardu zuhur, asar, isyak 2 rakaat kasar kena Allah Ta'ala. Usalli fardhu dhuhri raka'ataini kasran lillahi ta'ala. Tok cerita kita solat seorang-seorang lah. Baik. Dalil pensyariatan solat kasar. Maknanya tadi hukum atau undang-undang ataupun peraturan yang membolehkan kita untuk memendekkan solat tu bukan pandai-pandai Nabi yang mula, tetapi tu adalah atas panduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yang bermaksud apabila kamu bermusafir adalah tidak menjadi kesalahan kepadamu untuk memendekkan solatmu. Surah An-Nisa ayat 101. Maknanya di dalam Al-Quran ada diberitahu, ada dinyatakan bahawa boleh kita memendekkan solat yang 4 menjadi 2 di dalam musafir. Baik. Ini hadis okey. Dengar, hadis tu kena faham betul-betul Daripada Ya'la bin Umayyah katanya, aku menyebut kepada Umar ayat Allah, laisa alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an taftinahumul ladzina kafaru. Satu ketika sahabat Ya'la bin Umayyah tu nya madah dengan Sayyidina Umar tentang ayat tu. Apa ayatnya? Tidak berdosa mengkasarkan solat jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir. Satu ketika sahabat tu madah dengan Umar. Macam ni ayat tu madah.
tidak berdosa mengkasarkan solat jika kamu takut diserang oleh orang-orang yang kafir. Macam ni, bagaimana pula ketika keadaan orang ramai telah pun aman? Okey, kalau dalam keadaan kecemasan, dalam keadaan ketakutan, fine, fahamlah kita. Macam ni, ya Umar, dalam keadaan aman, dalam keadaan selamat macam ni. Bila Saidina Umar diajukan pertanyaan macam ya, nang mena juga mun dalam keadaan aman, dalam keadaan dalam keadaan berperang kita dalam ketakutan, okeylah kita memendekkan solat. Tapi mun dalam keadaan aman macam ni makanya pun bela juga. Nya saya ada jawapan. Bila saya ada jawapan, maka Saidina Umar pun disebutkan itu, aku pun tertanya-tanya tentang perkara tersebut. Saidina Umar pun tertanya-tanya, bela juga, mana juga mun dalam keadaan perang, dalam keadaan takut, okey, logiklah kita memendekkan solat. Tok dalam keadaan aman, dalam kita si ada apa-apa. Macam ni Nya pun saya ada jawapan, Nya pun bertanya dengan Nabi. Aku pun tertanya-tanya tentang perkara tersebut. Lalu aku bertanya baginda Rasulullah SAW. Baginda menjawab, itu adalah sedekah dari Allah kepada kamu semua. Maka terimalah sedekahnya. Tengok. Apabila sahabat nanya dengan Umar, macam ni, saya ulangi. Mun dalam keadaan darurat, tahulah kita. Mun dalam keadaan si darurat, dalam keadaan si cemas, dalam keadaan si ketakutan, makanya dua pun pergi kepada Nabi bertanya tentang hadiah. Nabi madah itu adalah merupakan hadiah daripada Allah. Macam kita madah apa? Dulu pernah dengar pergi kucing pun perlu kasar jamaah. Kasar dengan jamaah kah? Bukannya jauh gila kucing nak sejam aja. Relax di dalam belon. Bukan ceritanya relax, bukan ceritanya susah, bukan ceritanya aman, bukan ceritanya takut, tetapi itulah merupakan hadiah daripada Allah. Jadi Nabi suruh kita ambillah yang merupakan hadiah daripada Allah. Pernah kita dengar dulu dipercakapkan ni kini tu travelling senang lah. Bintulu kucing bawa sejam, relax duduk dalam belon, saya dah kepak, saya dah letih. Perlukah kita jamak? Perlukah kita kasar? Percayalah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, itu adalah merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita akan menyambung lagi berkenaan dengan syarat solat kasar di pertemuan yang akan datang. Insyaallah, saya mohon maaf kerana keadaan fizikal yang si berapa best pada malam tu, pala pun angol, badan rasa si best, tekak pun rasa sakit. Jadi saya mohon berhenti awal pada malam tu. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang saya kongsikan berkenaan dengan hukum berkaitan dengan solat musafir ini dapat tuan-tuan pahami. Seperti saya katakan, tok bukan mengajar tetapi sekadar mengulang kaji. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.